Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kerajaan Pakatan Harapan Barisan Nasional sedang bertindak untuk matikan Perikatan Nasional ataupun Parti Bersatu dan PAS. Ini kerana dianggar lebih kurang 80% orang Melayu sudah tidak lagi menyokong kerajaan. Dan ini tidak mustahil. Apabila 85% orang India menyokong Pakatan Harapan dan 97% orang Cina juga sokong Pakatan Harapan, maka sekira 80% orang Melayu menyokong Perikatan Nasional atau tidak menyokong kerajaan, tidak mustahil. In fact, sepatutnya lebih dari 80%. PRU 15 baru ni, 11% orang Melayu sokong Pakatan, 31% orang Melayu sokong Barisan, bermaknanya 42% total. Tapi sekarang ni tak sampai separuh dah. Lebih kurang 20% sahaja. Dan ini kerana beberapa tindakan bagi yang telah dilakukan oleh Barisan Nasional atau UMNO. Satu daripadanya, Melayu berasa ditipu. No UNWA, no DAP, no Bersatu. Akhirnya telah didedah bahawasanya memang ada konspirasi di antara Ahmad Zahid Hamidi dan Anwar Ibrahim setahun sebelum itu. Jadi orang Melayu yang menyokong UMNO dan Barisan berasa mereka ditipu. Mereka UMNO membohong dan memberi gambaran yang mereka nak lawan. Walaupun kalah pilihan raya, no problem, mereka kata. Mereka sanggup duduk dalam pembangkang selama 5 tahun kalau tak menang pilihan raya. Tapi apa berlaku pun, no way mereka akan join kerajaan atau membentuk kerajaan bersama Pakatan Harapan ataupun DAP dan PKR. Ini dia orang ulang banyak kali. Biar duduk dalam pembangkang pun, biar tak menang pilihan raya sekalipun, mereka rela duduk dalam pembangkang daripada membentuk kerajaan bersama Pakatan Harapan ataupun DAP dan PKR. Tengok-tengok rupanya memang rancangan untuk bentuk kerajaan yang dipanggil kerajaan perpaduan konon telah dibuat setahun sebelum itu. So dia orang menipu. Dan orang Melayu banyak marah bukan saja kerana tindakan UMNO menyertai kerajaan, tapi tindakan mereka membohong dan cakap macam-macam perkara yang bohong padahal sebaliknya. So itu telah merosakkan image UMNO Barisan dan orang Melayu boleh katakan disgusted lah, meluat bila tengok tindakan. Dan sekarang semenjak pilihan raya, macam-macam dia orang bercakap, semua yang tak senonoh. Semua nampak yang kenyataan mereka, tindakan mereka ialah tindakan orang yang desperate, orang yang terdesak. So UMNO Barisan tahu tindakan mereka ni salah. Tapi mereka duduk cakap benda yang menambahkan kemarahan orang. Dan satu tindakan yang mereka nak ambil untuk matikan Perikatan Nasional ialah menangkap dan charge pemimpin-pemimpin Bersatu. Dan juga selepas ni, kalau ikut Fahmi Fadzil hari ni, Fahmi Fadzil kata orang PAS pun banyak akan ditangkap dan di-charge kerana salah guna kuasa, kerana rasuah. Pemimpin PAS yang mana yang terlibat rasuah, kes yang mana yang mereka dituduh melakukan rasuah, mereka tidak dedah lagi setakat ni. Mereka masih duduk siasat. Tapi ikut Fahmi Fadzil, confirm pemimpin PAS pun akan ditangkap kerana rasuah. Dan mereka ada beri hint lah
iaitu Tok Guru Abdul Hadi Awang sendiri, Presiden Parti PAS, akan ditangkap. Ini kalau ikut apa Fahmi Fazil bercakap ni, bermaknanya Muhyiddin dan juga Tok Guru Haji Hadi, kedua-dua akan ditangkap dan dicas usuh kerana rasuah. So, ini satu tindakan mereka untuk nak melumpuhkan atau nak matikan Perikatan Nasional. Ada ketuduhan ni sah? Is it legitimate? Atau propaganda sahaja untuk beri persepsi atau gambaran yang Muhyiddin, Hadi dan pemimpin-pemimpin atasan kedua-dua parti itu terlibat rasuah. That's not important. Yang penting ialah mereka nak beri gambaran, persepsi yang pemimpin atasan PAS dan juga Bersatu terlibat dengan rasuah, supaya imej dia orang rosak dalam pilihan raya 6 pilihan raya negeri akan datang ni. Mungkin terjejas, sokongan orang Melayu merosot atau orang Melayu lari dari Perikatan Nasional oleh kerana tuduhan rasuah tadi. They're trying to create the perception that PAS and Bersatu is a party of crooks, dengan harapan orang Melayu akan lari dari, will abandon PAS and Bersatu. Adakah selepas pilihan raya 6 pilihan raya negeri ni that charge tu diteruskan ataupun akhirnya digugurkan kerana tak ada kes, itu cerita lain. 6 pilihan raya negeri dulu, dan lepas ni kalau tak jadi apa pun tak apa, sebab mereka nak guna ini untuk menang pilihan raya negeri. 6 pilihan raya negeri, that's all. Satu lagi cara nak matikan Perikatan Nasional, ini more long term lah. 6 pilihan raya tu is short term punya plan. Dia guna tuduhan rasuah untuk nak cuba jatuhkan perikatan di semasa pilihan raya negeri. Long term mereka nak tarik balik royalty minyak dari Terengganu dan Kelantan. So kalau boleh tarik balik royalty minyak dari Terengganu dan Kelantan, dan mereka kata kerajaan pusat akan uruskan. Jadi mereka tahu kalau ikut undang-undang tak boleh. It goes against. There is a contractual obligation, iaitu maknanya kerajaan pusat wajib memberi royalty minyak 5% kepada Terengganu dan Kelantan. Walaupun dia janji 20 dulu, sekarang bukan saja tak bagi 20, yang 5% pun mereka nak cancel, nak tarik balik. So kalau ikut kontrak, kalau ikut perjanjian ataupun perlembagaan, mereka tak boleh buat tu. Tapi mereka kata sekarang ni mereka akan guna 5% wang ehsan. Dia orang tak panggil lah royalty minyak. Istilah royalty minyak ditukar kepada wang ehsan. Kalau royalty minyak tu wajib bagi. Kalau wang ehsan tu tak wajib. Bermaknanya kalau nak bagi, kalau tak mau bagi pun tak apa. So langkah pertama, first step, tukar istilah royalty minyak kepada wang ehsan. Apabila tukar ni istilah royalty minyak kepada wang ehsan, dia akan menjadi tidak wajib. Dan kerajaan pusat akan uruskan 5% tu, mereka akan bagi, kata mereka lah. Mereka akan bagi, tapi mereka tak akan bagi dalam bentuk cash. Mereka akan bagi dalam bentuk lain. Misalan, bantuan terus kepada rakyat atau pembangunan. So, kalau mereka, kerajaan pusat membina hospital ke, sekolah ke, ataupun menaikkan taraf pembekalan air misalan di Kelantan, mereka akan anggap tu sebagai wang ehsan. Bermaknanya saya bayar untuk ni, saya bayar untuk tu, dan saya tolak dari akaun awak. So akhirnya awak tak terima apa-apa sebab duit tu dibelanja untuk bantu orang miskin, untuk bina ini atau bina itu. So secara tak langsung saya telah beri
dan saya tak perlu beri cash. Walaupun kalau ikut perjanjian yang ditandatangani tahun 74 dan 76, kerajaan pusat melalui Petronas perlu beri cash. Bukan dalam bentuk pembangunan atau bantuan kepada orang miskin. No, cash. So, they are playing around with the law nak buat bahawasanya dia orang masih mana menjalankan tugas. Dia masih beri 5% tu. Bukanlah kerajaan pusat tak beri. Tapi kerajaan pusat beri dalam bentuk lain. Bukan dalam bentuk cash. Dan kita tak panggil royalty, kita panggil wang ehsan. This is how they're playing. Akhirnya, bila Terengganu Kelantan dalam jangka masa panjang, dalam jangka masa katalah 5 tahun, apabila Terengganu Kelantan ni bankrupt sebab tidak ada duit dari pusat, maka dengan sendiri Perikatan Nasional akan jatuh. Sekarang pun, diorang duk bangkitkan kerajaan Kelantan misalnya. Pakatan Harapan kata, apa kerajaan negeri Kelantan buat? Tak buat apa pun. Ini tak sempurna, itu tak sempurna. Yang ini tak buat, yang tu tak buat. Tapi Pakatan Harapan yang condemn kerajaan Kelantan kerana tidak ada pembangunan dan kemajuan, mereka tak cerita pula bahawasanya tidak ada pembangunan, tidak ada kemajuan oleh kerana kerajaan pusat tak bagi duit. Dan kalau ikut dia punya Malaysian Agreement lah, perjanjian ataupun the Merdeka Agreement, perjanjian Merdeka 57, perjanjian Malaysia tahun 63. Dia di dalam perjanjian tu disebut menjadi kewajipan atau tanggungjawab kerajaan pusat membantu tiap-tiap negeri dengan pembangunan. Itu syarat negeri-negeri menyertai Persekutuan Tanah Melayu tahun 48. Tahun 48, 1948, Persekutuan Tanah Melayu dibentuk. Dan untuk semua negeri, 11 negeri semasa itu, untuk 11 negeri menyertai Persekutuan Tanah Melayu, kerajaan pusat wajib menjadi tanggungjawab membantu negeri-negeri dengan memberi pembangunan. Dan banyak mana duit diberi bergantung kepada ramai mana penduduk atau sebesar mana population. Kalau negeri ni ada 1 juta rakyat misalnya, sekian-sekian banyak. Kalau 2 juta rakyat, sekian-sekian banyak. Dia berdasar kepada head count. Ini kewajipan. Ini bukan ihsan, tak ada. Kewajipan. It's the contractual obligation mengikut perjanjian, the Merdeka Agreement, the Federation Agreement, the Malaysian Agreement. Setiap kali kita bentuk Persekutuan Tanah Melayu, lepas tu Independent Malaya, lepas tu Malaysia, dia ada perjanjian bahawasanya ini tanggungjawab negeri dan ini tanggungjawab kerajaan persekutuan. Mereka tak boleh lari dari tanggungjawab, dari perjanjian. So sekarang ni mereka nak langgar perjanjian, Federation Agreement 48, Merdeka Agreement 57, Malaysian Agreement tahun 63. Dia semua ni ada perjanjian ni. Jadi kerajaan pusat ni tak beritahu. Dan kerajaan negeri pun, maknanya Terengganu Kelantan ni patut dedah lah. What is the agreement? Semasa Terengganu Kelantan menyertai Persekutuan Tanah Melayu tahun 48, masa Merdeka 57, masa mereka bentuk Malaysia tahun 63, dia ada perjanjian. Sebab apa kerajaan Terengganu Kelantan ni diam? Rakyat tak tahu. Rakyat ingat maknanya benda ni atas kerajaan pusat nak beri boleh, tak mau beri pun tak apa. No. It's a contract, it's an agreement. Dan kerajaan negeri ni, Terengganu dan Kelantan, patut publish, dedahkan perjanjian. Maknanya kerajaan pusat langgar perjanjian. Ini satu salah laku. This is violation. Ini yang kena terangkan sebab rakyat
99% tak tahu langsung pasal semua ni. Isu perjanjian lah, isu Merdeka Agreement, Federation Agreement, Malaysian Agreement. Dia orang tak tahu semua ni. Dan yang penting, agreement di antara semua negeri, 13 negeri dalam Malaysia yang ditandatangani dengan Petronas. Tahun 74 satu agreement, tahun 76 agreement yang kedua. Ada 2 agreement di mana wajib Petronas membayar oil royalty, duit royalty 2 kali setahun, twice a year, dalam bentuk cash. Okay? Oil royalty kena bayar cash 2 kali setahun. Ini ada perjanjian. Dan mereka tak boleh batalkan perjanjian because this is bukan unilateral, this is bilateral. Kalau nak batalkan perjanjian, kena dengan persetujuan 2 pihak. Tak boleh satu pihak sahaja. So, this is very important. Benda ni semua, rakyat tak tahu. Sebab kebanyakan rakyat ni, bukan saja tidak diberitahu, rakyat ni tak pandai memikir, dia orang cuma baca apa benda propaganda, dia orang percaya betul macam tu. Itu kebenaran ke fake news, dia orang tak kisah. This is the problem. Senang kita tipu rakyat. Kita cakap macam ni, rakyat mudah tertipu. So this must be cleared up. Sebab taktik membatalkan royalti minyak, menukarnya kepada wang ehsan dan tidak beri secara cash, tapi beri secara pembangunan atau bantuan terus kepada rakyat miskin, itu satu cara untuk nak sabotage ekonomi. You see, the most effective dalam peperangan. Kita ambil contohlah. Russia ni berperang di Ukraine. Dan kuasa barat NATO, mereka tahu untuk nak kalahkan Russia melalui tentera, military war, susah. Sebab Russia ni degil. Lagi you tentang mereka dengan senjata, lagi banyak askar dia hantar. So, kalau kita nak menang peperangan dengan Russia melalui military war, peperangan ni akan berterusan. Sekarang dah setahun dah. Mereka ingat peperangan Russia ni dengan Ukraine beberapa bulan saja, tapi dah setahun. Dan dianggar, mengikut expert-expert lah, pakar-pakar peperangan, dianggar yang peperangan Russia ni akan berterusan lagi 1-2 tahun. Tak tahulah akhirnya Russia menang ke, NATO menang ke, siapa menang, tapi setahun 2 lagi. Kalau peperangan ni berterusan lagi setahun 2, satu dunia akan bankrupt. Malaysia juga. Bukan saja Malaysia, satu dunia akan bankrupt kerana the cost of the war melemahkan ekonomi dunia. So, macam mana nak kalahkan Russia? Kalau melalui peperangan, lagi banyak askar kita hantar, lagi banyak askar dia orang hantar, lagi banyak senjata dan alat perang kita hantar, lagi banyak Russia. So, dia nak guna ekonomi untuk nak melemahkan Russia, kalahkan Russia. So, dia buat embargo. Bila dia buat embargo, misalnya Russia tak boleh jual minyak kepada dunia barat. So, bila Russia tak boleh jual minyak kepada dunia barat, ekonomi Russia akan lumpuh. Russia's economy will collapse. So, sekarang ni Russia buat deal dengan China. Ini yang Amerika marah sangat. Sebab China ni membantu menyelamatkan Russia. Bila China buat trade deal dengan Russia, China kata, okey, tak apa. Kalau barat tak mau beli minyak awak jual ke kita. China boleh beli. Banyak mana awak nak jual. China boleh ambil semua yang Russia nak jual. Dan China ni perlu minyak murah. Russia ni oleh kerana disekat tak boleh jual minyak kepada negara barat, dia akan jual ke China dengan cheap sale. Bila jual cheap sale, memang China nak minyak dan dengan harga lebih murah, lagi bagus. Sebab China perlu minyak untuk membangun. Bermaknanya, kalau China dapat minyak murah dari Russia, China akan jadi maju dan lebih maju dari Amerika. Ini yang menjadi masalah. So, it's not just about Russia perang dengan NATO, tapi negara macam China dan negara lain yang boleh dianggap
tidak bermusuh dengan Russia, mereka bantu dengan this economic sabotage ataupun embargo untuk nak menjatuhkan ekonomi Russia gagal. So ekonomi is a very powerful weapon. Kalau kita boleh sabotage ekonomi, lebih berkesan, lebih efektif dari kita hantar askar untuk berperang. So sekarang ni Terengganu Kelantan is being treated misalnya macam NATO treat Russia. Maknanya kita lemahkan ekonomi negeri Kelantan, lemahkan ekonomi negeri Terengganu. Dalam masa 5 tahun ni, Terengganu Kelantan akan jatuh. Sebab Terengganu Kelantan ni dalam dianggarkan Terengganu Kelantan ni akan rugi 10 bilion. 10 bilion. Apabila 10 bilion ni disekat dari masuk ke Terengganu dan Kelantan, akhirnya mari pilihan raya yang ke-16, PRU16 nanti, 4 tahun lagi, Terengganu Kelantan akan jatuh. Sebab Terengganu Kelantan ni tak mampu membantu rakyat mereka, tak mampu membangunkan negeri, tidak ada pembangunan, tidak ada kemajuan. Banyak rakyat dari Terengganu Kelantan akan lari pergi ke pantai barat untuk cari kerja dan sebagainya. Akhirnya Terengganu Kelantan akan jadi macam Ukraine, hancur. Dah tak ada dah, masa depan ni tidak ada lagi. So itu cara Barisan Nasional dan Pakatan Harapan akan rampas Terengganu dan Kelantan melalui melemahkan ekonomi Terengganu Kelantan, sabotage ekonomi Terengganu Kelantan dengan menyekat royalti minyak. Akhirnya PRU 16 nanti, Perikatan Nasional will no longer exist. Perikatan Nasional tidak wujud lagi PRU 16. Itu. Tapi rakyat Terengganu Kelantan perlu menderita dulu untuk 5 tahun. Untuk nak melemahkan Terengganu dan Kelantan, rakyat perlu menderita selama 5 tahun. Akhirnya rakyat Terengganu Kelantan sudah tak tahan. Mereka akan berilah dua negeri ni balik kepada UMNO Barisan dan Pakatan. And untuk short term, untuk 6 PRU, PRN ni, 6 PRN yang akan datang bulan Julai, Ogos ni, mereka akan tangkap dan mereka akan charge beberapa pemimpin. Tapi kes ni mungkin akan didengar cukup tahun ke ujung tahun ataupun tahun depan mungkin. Tapi it's okay. Kalau kes tu tak ke mana sekalipun, akhirnya charge digugur ataupun hakim membuat keputusan tidak ada kes dan hakim tolak pendakwaan terhadap beberapa pemimpin PAS dan Bersatu, is okay. Sebab masa tu PRN yang pilihan raya negeri yang 6 ni sudah habis. Ada ke UMNO menang ke, siapa menang, doesn't matter. Now the problem is, kalau dia tidak matikan Perikatan Nasional dalam jangka masa pendek dan juga jangka masa panjang, UMNO's finish. Sebab orang Melayu lah terutama sekali dah banyak kecewa dengan UMNO. Mereka rasa mereka tertipu dan dibohong oleh UMNO. Dan akan berlaku sekiranya lah Perikatan Nasional ataupun PAS dan Bersatu masih ada 5 tahun dari sekarang, kita akan ada situasi di mana lebih dari 90% Cina support Pakatan, lebih dari 80% India juga support Pakatan, dan mungkin lebih dari 80% Melayu akan support Perikatan. Jadi Pakatan dan Barisan akan survive atas sokongan bukan Melayu. Perikatan akan survive atas sokongan orang Melayu. So we going to have 80% atau lebih menyokong pembangkang orang Melayu, 80% lebih orang Melayu sokong pembangkang, dan lebih dari 80% hingga 90% orang bukan Melayu akan sokong Pakatan dan Barisan. So Malaysia politics will be divided. Opposition Malay, government non-Malay.
Dan ini akan meletak Malaysia dalam satu bahaya, bahawasanya politik Malaysia ni bukan saja dipecah di antara Pakatan dan Perikatan, tapi di antara Melayu dan bukan Melayu. So, perlulah perikatan ini dimatikan untuk menyelamatkan UMNO dan Barisan Nasional. Dan mereka akan guna apa saja taktik untuk nak jayakan rancangan ini. Assalamualaikum, salam sejahtera.